Menjadi seorang Islam, bila mana satu orang itu mengaku tiada Tuhan melainkan Allah. Allah saja Tuhan. Siapa kita punya Tuhan? Allah. Dan Allah itu esa. Allah itu bukan dua, bukan tiga. Allah itu tunggal, satu. Ya. Kemudian Allah itu tempat kita meminta apa saja, susah hati kah, susah payah kah, susah uang kah, sakit kah, minta sama Allah. Erti syahadah bukanlah suatu yang boleh diwariskan begitu sahaja. Justru kita sama-sama akan menghayati dan berkongsi cerita bersama dengan seorang pendakwah bebas yang jauh merantau di dalam pedalaman Sabah bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fazli bin Yusuf seketika nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kita berada di bulan Ramadan masih lagi dibekalkan kepada kita pelbagai nikmat, masya-Allah tabarakallah. Dan nikmat yang paling utama yang perlu kita syukuri ialah nikmat iman dan Islam itu. Jadi mudah-mudahan rakan-rakan penonton yang dirahmati Allah sekalian, nikmat ini kita harapkan mudah-mudahan kekal sehingga kita bertemu kembali dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita mengundang seorang personality walaupun jarang-jarang ke udara di TV, tetapi wajah ini sentiasa dinanti oleh mereka yang berada di dalam pedalaman, mungkin akan muncul kembali satu ketika nanti. Bersama dengan kita Ustaz Muhammad Fazli Yusuf. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi Ustaz, jadi nak cerita sikit tentang berita ataupun peristiwa terbaru dan terkini daripada bumi di bawah bayu. Ceritakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Selamat bertemu. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT atas nikmat iman dan Islam itu. Dan berita terkini yang seperti kita tahu di negeri Sabah sedang dilanda musibah. Ya, jadi sama-samalah kita mendoakan agar Allah memberi hikmah dan bantuan. Amin, amin. Atas semua siapa saja yang terlibat dengan musibah gempa bumi, banjir lumpur dan berbagai-bagai lagi lah yang melanda negara kita juga termasuk gitu ya. InsyaAllah. Jadi itu antara berita terbaru. Dan Alhamdulillah Ustaz, mungkin rakan-rakan kita nak mengenali lebih lanjut, Ustaz ni orang Sabah ke Ustaz? Jadi mungkin orang tanya, selalunya kita ni kalau nak berdakwah ni, kata dakwah kat kampung kita je lah kan. Adakah Ustaz ni asalnya orang Sabah dan bagaimana Ustaz membawa satu misi yang besar ni? Sebenarnya saya berasal daripada negeri Perak. Masya Allah. Asal negeri Perak, tinggal di Kuala Lumpur. Alhamdulillah kami sekeluarga, sebenarnya bukan saya seorang berdakwah, sekeluarga, isteri, anak-anak, anak saya ada 7, semuanya mengikut berdakwah di negeri Sabah, di satu kawasan yang bernama Pensiangan. Ya. Jadi tinggal di Kuala Lumpur berulang alik lah, dalam selang masa 10 hari. Maksudnya 10 hari di sini, 10 hari pula di Sabah. Masya Allah. Masuk tahun ini adalah tahun yang keempat Ustaz berdakwah di pedalaman Sabah. Dan bilangan insan yang telah pun menjadi saudara baru kita, Alhamdulillah mencecah ke angka 400 lebih ya? Lebih. Masya Allah, tabarakallah. Jadi Ustaz, bila Ustaz lihat dari sudut masyarakat di pedalaman yang apabila kita ceritakan tentang Islam, mereka sendiri telah terbuka hati. Jadi apakah bimbingan yang perlu kita berikan keutamaan kepada mereka Ustaz? Masya Allah. Seorang yang telah memeluk Islam, kalau ibarat pokok, dia ni baru bertunas, baru ada selai 2 daun, gitu. Yang mana kalau kita biar, kita tak siram, kita tak baja, kita biarkan ayam datang patuk, itik sudu, matilah dia. Ya. Jadi itu sebab
iman ini juga bila sudah didapati perlu disuburkan. Ya. Sedangkan kita berdakwah pun bukan mudah ya, satu perkara yang amat sukar. Sebab hidayah itu bukan milik kita. Iman itu bukan milik kita, milik Allah. Allah yang memberi kepada siapa yang dikehendaki. Jadi kami ni macam tukang buka pintu je lah, Ustaz. Tolong tunjuk, ini pintu Islam, silalah masuk. Jadi Alhamdulillah, setelah kita merasai berbagai-bagai cabaran sampai mereka itu memeluk Islam, kita patut jaga sungguh-sungguh mereka seperti menjaga anak sendiri atau menjaga saudara sendiri. Mereka ni saudara baru kita. Jadi saya berpegang kepada pesanan Rasulullah SAW. Saya bawa mafhumnya. Waktu Rasulullah menghantar Sayyidina Mu'az ibn Jabal ke negeri Yaman. Ya. Yaman waktu itu dikuasai oleh Yahudi dan Nasrani. Lalu Rasulullah pesan, wahai Mu'az, kamu akan berhadapan dengan ahli kitab, ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Ajaklah mereka beriman kepada Allah, ya, dan beriman kepada akulah, maknanya mengucap 2 kalimah syahadah. Jadi dalam hadis ni yang pertama Rasulullah sebut soal 2 kalimah syahadah, maksudnya tanamkan iman, betulkan akidah. Itu yang pertama sekali. Jadi setelah mereka beriman, dah mengucap 2 kalimah syahadah, Rasulullah sebut sekiranya mereka taat, maksudnya mengucap 2 kalimah syahadah tadi, beritahu mereka Allah mewajibkan sembahyang 5 waktu sehari semalam. Maksudnya apa? Sembahyang kan ibu segala ibadah. Bimbing ibadahnya. Ibadah yang paling utama solatlah, sembahyanglah. Perlu kita datang ajar sampai mereka suka sembahyang, ya, suka solat, mahu menyembah Allah. Sebab itu kita tak boleh biar dia masuk Islam kita tinggal. Masuk Islam kita tinggal. Umpama kita kata touch and go lah. Kemudian yang ketiga dalam hadis ini disebut apabila mereka taat sembahyang tadi, beritahu mereka Allah mewajibkan zakat. Zakat ambil di kalangan yang kaya, beri kepada mereka yang miskin. Maksudnya apa? Jaga kebajikan. Jadi saya simpulkan dari hadis yang tadi, yang panjang tadi, 3 perkara. Betulkan akidah, bimbing ibadah, jaga kebajikan. Masya-Allah, tabarakallah. Sekiranya ini boleh kita buat, insya-Allah kes-kes murtad ni amat-amat kuranglah. Mudah-mudahan. Rahsia yang telah pun dibongkar oleh Ustaz, ataupun rahsia ini juga yang dibawa sebagai suatu ramuan untuk Ustaz mendekati mereka. Jadi apapun saudara yang dirahmati Allah sekalian, itu cerita Ustaz Fazli bersama dengan satu keluarga ataupun dengan rakan-rakan yang lain membantu untuk mengajak dan juga menyebarkan Islam dengan cara yang terbaik. Ayo saudara, kita saksikan pula satu klip video khas untuk anda. Kita saksikan bagaimana satu pusat latihan di China melatih generasi muda untuk menjadi imam dengan hajat dan tujuan mereka, fokus mereka untuk mencari pelapis di masa yang akan datang. Saksikan. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri China, kerana sesungguhnya menuntut ilmu sangatlah wajib atas setiap umat Islam. Nabi kita sudah mengakui bahawa kebijaksanaan orang Cina dalam segala bidang, baik bidang ekonomi, teknologi maupun pendidikan. Masyarakat Cina mula mengenali Islam pada tahun 651 Masihi. Ketika itu sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas mengunjungi Chang'an, China. Etnik Hui adalah antara etnik yang mula-mula memeluk Islam berbanding etnik-etnik yang lain. Di bawah satu ungkapan syahadah, Islam diterima oleh sesiapa saja, walaupun mereka mempunyai resam yang berbeza. Populasi masyarakat Islam di China sudah melebihi 20 juta orang. Penyebaran agama Islam berlaku melalui perdagangan ketika laluan sutra dibuka. Pada tahun 755 Masehi, Khalifah Ottoman Turki, yaitu Abu Bakar Ja'far al-Mansur, telah mengirimkan rombongan 4,000 tentera Muslim ke China bagi membantu Maharaja Song mematahkan serangan pemberontak. Bermulalah titik pendidikan Islam di kalangan masyarakatnya. Di negeri China, pendidikan mendapat tempat yang penting dalam kehidupan mereka. Meskipun terhimpit dengan fahaman komunisme, pendidikan Islam mampu bertahan. Sistem pendidikan Islam banyak bertumpu kepada beberapa wilayah di China
antaranya di Xinjiang, Ningxia, Gansu, dan wilayah Qinghai. Pihak kerajaan China tidak menghalang untuk mereka mendapatkan ilmu pengetahuan. Pendidikan Islam terus berkembang pada masa dinasti Tang, dinasti Song, dan dinasti Yuan. Bahkan perkembangan ini sangat mengembirakan kaum Muslim di China. Pendidikan Islam didominasi oleh etnik Hui, dan mereka diajar dengan penulisan-tulisan Jawi dan bahasa Arab. Peranan kaum Muslim semakin besar pada dinasti Yuan. Mereka diberi jawatan sebagai pegawai administrasi negara, astronomi, dan arkitek. Hingga ke hari ini, sistem pendidikan Islam masih diteruskan kerana ia dapat membentuk pribadi dan akhlak yang baik. Pada tahun 1958, sistem pendidikan Islam sekolah rendah dan menengah diwujudkan dengan lebih sistematik di China. Sistem pembelajaran di sini sama seperti pendidikan di sekolah pondok dan madrasah. Pelajar diberi pendedahan dengan bacaan Al-Quran, hafazan dan hukum tajwid. Mengamalkan ilmu tajwid adalah merupakan kewajiban yang pasti, yaitu fardu ain. Barang siapa yang tidak memperbaiki bacaan Al-Quran, maka ia dianggap berdosa. Al-Quran merupakan sebuah perlembagaan atau panduan yang menjamin kejayaan kepada umat Islam. Kejayaan berpegang dengan Al-Quran ini telah dibuktikan bahawa umat Islam telah menakluki dunia berdasarkan sejarah ketamadunan yang dikuasai berkurun-kurun lamanya. Masyarakat Islam di China mendepani era globalisasi yang semakin mencabar. Ia menjadi satu cabaran kepada didikan agama yang memerlukan pendidikan yang relevan selaras dengan tuntutan syariat. Sesungguhnya penghayatan sebenar isi kandungan Al-Quran ke dalam kehidupan seharian adalah obor penyelamat manusia. Selain itu, ia dapat mengembalikan kekuatan ummah sehingga bebas daripada kemunduran, penindasan dan kejahilan. Sewajarnya, Al-Quran dijadikan oleh umat manusia sebagai sumber hidayah dan panduan hidup. Sabda Nabi Muhammad SAW, siapa sahaja membaca satu huruf dari kitab Allah, yakni Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali ganda ganjaran. Begitulah tadi saudara yang dirahmati Allah sekalian, suatu klip video yang telah pun dibawa untuk kita hayati bagaimana cara ataupun pendekatan yang dibawa oleh masyarakat Cina untuk mencari pelapis di kalangan mereka menjadi imam. Masya Allah, tabarakallah. Jadi Ustaz, saya begitu tertarik bila tengok klip video tadi. Jadi adakah dalam misi dakwah Ustaz ni juga menerapkan proses mencari pelapis di kalangan mereka? Ya, Alhamdulillah. Semestinya begitu. Alhamdulillah. Sebab dalam tempoh 4 tahun kita berdakwah di sana, ya, kita tak mampu nak sepanjang masa bersama-sama mereka. Melainkan setiap mereka yang telah Islam itu tadi perlu kita didik sampai boleh semayang seperti yang disuruh oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi itu yang paling utama dan Alhamdulillah sehingga kini ada di kalangan mereka yang sudah mampu menjadi imam. Allah. Malah mampu menjadi imam solat tarawih. Allah. Begitu. Kemudian mampu juga menguruskan jenazah. Oh, Masya Allah. Sebab sebelum ini amat sukarlah sebenarnya nak mengurus jenazah, kadang-kadang sampai seminggu tak terurus. Tapi sekarang setelah kita bimbing mereka, tunjukkan cara, sebenarnya saya yakin siapa pun boleh kalau belajar. Ya. Jadi itu sebab pelapis sangat penting. Dan di kalangan anak-anak para mu'alaf yang lebih 400 orang tadi, ada 10 orang sudah kita hantar memasuki tahfiz
Oh, di Sabah juga. Di Kuala Kangsar Perak. Masya Allah. Jadi insya-Allah bila mereka pulang nanti, mereka lah pula yang akan menyambung atau memberi bimbingan kepada masyarakat mereka di sana. Di sana nanti. Ya. Kesinambungan yang dilaksanakan Ustaz Ya. memudahkan usaha dakwah kita, bukan sekadar saja Ustaz turun dengan ahli keluarga, lepas tinggal kita nak pastikan perkara ini berterusan, kita adakan pelapis di kalangan mereka. Bagus, alhamdulillah Ustaz, mudah-mudahan berkekalan usaha dakwah ini. Dalam masa yang sama Ustaz, kita nak kongsi sikit, nak mencari titik pertemuan. Bukan mudah Ustaz. Kita daripada suku etnik kita lah kan. Ustaz mungkin daripada kalau Perak ni Banjar ke kan. Kita nak pergi ke dalam pedalaman yang bahasa pun dah agak asing bagi kita. Bagaimana budaya dan sebagainya. Cara yang terbaik Ustaz. Ustaz membawa suatu pendekatan agar akhirnya mereka boleh terima pembawaan dan penyebaran ataupun penyampaian Islam itu Ustaz. Peringkat awal permulaan saya hanya berziarah saja. Masya Allah. Saya pergi satu kawasan dalam keadaan langsung tidak kenal sesiapa. Ya saya. Mereka pun tak kenal kita. Cuma mereka tahu ini Islam. Sebab dia nampak penampilan kita, ini Islam. Tanpa saya menceritakan Islam pada mereka. Ya saya. Melainkan ziarah dengan membawa buah tangan, makanan lah, beras, gula, makanan dan minuman, dan sampaikan setiap rumah berkali-kali. Mungkin 2 kali, 3 kali pergi jumpa orang yang sama, rumah yang sama, setiap rumah, setiap kampung. Allah. Selagi ada manusia, kita jumpa. Masya Allah. Begitu. Jadi bila dia dah rasa selesa dengan kita, dah datang banyak kali, cuma timbul pertanyaan, mengapa tuan datang? Mereka suka menggunakan perkataan tuan lah bagi orang daripada luar. Mengapa tuan datang? Kerana mereka hairan. Selalunya orang kalau datang tempat mereka sekali saja, tapi ini datang berkali-kali, bawa makanan dari jauh, ya. Lalu saya beritahu mereka, sebenarnya saya datang ataupun kami datang untuk mencari saudara. Mereka pun cakap macam Ustaz tadi. Ya saya. Tuan orang Melayu, kami orang Murut, kebanyakan bangsa Murut, macam mana boleh jadi saudara? Ya saya. Lalu saya beritahu saudara yang kita cari itu adalah saudara Islam. Siapa saja yang Islam, itulah saudara kami yang wajib kami datang, bantu dia, bimbing dia, lihat sakit demam dia, lebih kurang begitulah. Rupanya perkataan saudara ini menarik hati mereka. Menarik hati, dan akhirnya mereka telefon saya, kami ingin jadi saudara Ustaz. Masya Allah. Dan saudara itu sebenarnya Islam lah. Ya. Dalam bahasa mereka, pahakaku, saudaraku. Ya, dalam bahasa mereka. Alhamdulillah. Setelah itulah saya baru terangkan tentang Islam pada mereka setelah mereka bertanya apa itu Islam. Dan alhamdulillah selepas itulah seorang demi seorang memeluk Islam sehingga hari ini dah lebih 400. Masya Allah. Bukan perkara mudah Ustaz ya. Bukan sekali. Bukan sekali, berkali-kali. Dan saya yakin Ustaz, dalam tempoh Ustaz nak menyampaikan Islam itu sendiri pasti ada cabaran. Cabaran ini kita nak kongsi seketika nanti. Kita nak minta rakan-rakan penonton jangan ke mana-mana. Apakah cabarannya? Selepas ini. Terima kasih saudara kerana masih setia memilih syahadah untuk berada pada Ramadan ini. Terus kita menghayati dan mengenali erti syahadah dalam diri. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, kisah ini dibawa oleh Ustaz sebagai suatu misi dakwah. Bukan kita pundakkan pada Ustaz saja. Bagaimana kita? Adakah kita telah pun menjalankan kerja dakwah kepada diri kita sendiri dan ahli keluarga ataupun jiran-jiran terdekat? Jangan fikir Ustaz datang jauh untuk urusan dakwah, kita biarkan kepada dia. Untuk itu saudara yang dirahmati Allah sekalian, cabaran untuk berdakwah cukup besar. Bagi saya, kesukaran atau kesusahan dalam berjuang itu ibarat barang yang kita tempah. Kerana berjuang menempah susah. Ya? Jadi kalau kata kita nak raya orang tailor call Ustaz bagi tahu, Ustaz baju dah siap. Waktu itu sonok lah kita kan. Jadi begitulah. Barang yang kita tempah kita dapat. Kesusahan yang kita tempah dalam perjuangan ini dapat. Sepatutnya kita gembiralah susah. Ya. Jadi pada saya kita berjuang menurut jalan Nabi. Apa yang Nabi tempuh, kita kena tempuh. Apa yang Nabi rasa, kita kena rasa. Ya, Nabi pernah dibaling batu, Nabi pernah dihalau, pun kena kita rasa. Masya Allah. Ya, kita pernah kena lastik, batu dan sebagainya. Ada tempat-tempat yang kita pergi, saya cerita tadi beri makanan, dicampaknya makanan pun ada. Tapi alhamdulillah,
orang itulah yang memeluk Islam sekarang. Allah. Dan orang itulah yang membantu banyak dalam perjuangan ini. Jadi itu sebab saya kata, kalau ada pun kesusahan, selepas itu ada kemudahan Allah beri. Ya. Itulah dia satu janji Allah bila Allah sebut inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bagi setiap kesusahan itu ada kemudahan. Jadi itulah buktinya Ustaz Bukti, baru kita rasa seronok bila dapat kemudahan selepas kita menghadapi kesusahan tu. Betul. Jadi Ustaz, itu cerita tentang cabaran. Mungkin ada cerita-cerita yang kami nak dengar yang paling best lah, paling seronok, yang Ustaz tak dapat lupa, yang membuatkan mungkin bila susah teringat balik cerita tu, berbunga-bunga hati kita tu nak terus berdakwah. Alhamdulillah, ya. Sebenarnya selepas kesusahan datang kemudahan, itulah yang berita gembira yang Allah bagi pada kita. Yang mana setelah kita berkali-kali berziarah, ya, sampai mereka itu selesa dengan kita, bertanya tentang Islam. Ada yang belum lagi, ada yang sudah belajar tentang Islam, ikut sembahyang, bukan takat sembahyang yang wajib, sembahyang duha lagi, ya. Belum juga Islam. Jadi benda itu yang mendebarkan hati. Ibarat seorang anak dalam kandungan. Ya saya. Sekali mereka memberitahu saya ingin Islam, melalui telefon dalam perjalanan misalnya, yang itu macam kita menanti kelahiran anak. Macam mana Ustaz menanti anak-anak lahir ni macam mana? Jadi bila dia mengucap 2 kalimah syahadah, masya-Allah, itulah satu yang amat manis lah, ya, amat manis yang Allah berikan berkali-kali peristiwa itu. Itulah kesimpulan yang Ustaz nak cerita kepada kita, bahawa dakwah dalam Islam bukan suatu bentuk ataupun suatu perkara yang susah dan akhirnya lepas je lah. Tidak. Pasti di sana daripada kesusahan kita akan menikmati kemanisan iman itu sendiri, insya-Allah. Baik Ustaz. Jadi banyak yang dah kita kongsi, saya kira rakan-rakan penonton boleh mengambil iktibar peristiwa ini sebagai suatu penghayatan nilai syahadah untuk kita terapkan dalam diri. Jadi Ustaz, sebagai tanda terima kasih, saya ingin menyampaikan sumbangan daripada penaja kita Serai Mas kepada Fadil Ustaz. Insya-Allah, ya. Tabarakallah. Akan meneruskan misi dakwah kami, doakan mudah-mudahan insya-Allah. Jadi rakan-rakan yang dirahmati Allah sekalian, itu antara kisah suka dan duka, peristiwa untuk mencari nilai syahadah dalam diri yang baru nak mengenali Islam. Dan mudah-mudahan kita yang dah kenal Islam Ustaz, ya. Jadi kita tebarkanlah nilai Islam untuk dinikmati oleh setiap dan juga segenap lapisan masyarakat mengenali Islam dengan lebih dekat. Sekian sahaja untuk pertemuan kita kali ini. InsyaAllah pastinya ada sesuatu yang lebih baik pada episod-episod yang akan datang. Jangan lepaskan peluang bersama dengan Syahadah di TV1. Siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.